Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Hari ini kita sambung lagi pelajaran mengenai Excel. Hari ini saya nak bercerita tentang sel. Saya nak berkongsi tentang sel. Dalam Excel ini, kotak satu-satu ni dipanggil sel, tuan-tuan. Dalam pelajaran awal saya dah terangkan, ini dipanggil sel. Sel ini mewakili nombor koordinat dia ada dekat sini. Dekat atas ni. Jadi, apa yang kita tulis, apa yang dimasukkan, apa yang kita type, semuanya masuk dalam sel tertentu. Okey. Di mana kita klik, situlah selnya. Okey, contoh dia. Saya nak type sesuatu dalam sel ini. Okey. Saya type. Okey. Jadi, semua perkataan ini duduk dalam sel ni. Okey, ni kalau nak tengok G7. Ataupun kita tengok kat sini G7. Jadi kalau kita letakkan sesuatu di sebelah sel ini, okey, contoh saya masukkan nombor pula. Okey. Jadi tulisan yang kita tulis panjang-panjang tadi tu, dia duduk belakang sel tu. Jadi dia tak nampak. Jangan rakan-rakan panik pula, mana yang saya type tadi dah hilang ke? Tidak. Okey. Apabila kita klik dekat sini, ada lagi perkataan yang kita tulis. Tetapi ia tertutup oleh sel di depan ni. Okey. Kalau kita nak nampakkan dia, sama ada kita buang yang di depan ni, delete, dia nampak. Ataupun kita boleh tarik sel G7 ni bagi besar. Jadi apa yang kita type tadi tu keluar. Alright. Ini mengenai sel. Okey. Jadi kalau kita tengok apa yang kita tulis tu hilang, jangan susah lah. Sebab benda tu selagi kita klik tu, kita tengok kandungan dia di atas ni masih ada lagi. Tu maksudnya ada lagi. Alright, dia tak hilang. Okay. Cuma kadang-kadang kita tersalah type, kita type dekat depan ni. Jadi dia tertutup. Tapi benda tu masih tak hilang lagi. Untuk apa yang kita tulis ini, okay, dia duduk kat belakang ni. Kalau kita nak nampak balik, sama ada tadi saya ajar kita tarik balik. Tarik macam ni. Sampailah dekat ujung tu. Okey. Ataupun sebenarnya kita boleh wrapkan dia. Kita bungkuskan dia. Duduk dalam satu sel sahaja. Okey. Kita nak tengok apa yang kita tulis ni. Kita tak nak adjust sel dia. Dia punya jarak ni kita tak nak adjust. Okey. Tapi kita nak nampakkan dia juga. Cara dia, rakan-rakan klik dekat di mana yang kita tulis tu. Ni ada wrap. Wrap ni maksudnya bungkus. Bungkus teks tu. Okey. Cuba saya klik kat sini tengok. Nampak tu. Semua yang kita type tu dia duduk dalam satu sel. Berapa besar sel tu dia akan adjust secara sendiri untuk memenuhi sel tersebut. Nampak tu. Kalau saya tarik, dia akan duduk dalam sel tersebut. Satu sel sahaja. Ini cara kita nak wrapkan dia. Kalau kita tak nak wrap, kita klik balik situ. Kita klik balik dekat wrap tadi ni. Dia akan duduk balik dekat tempat asal. Kalau kotak ni, sel ini rakan-rakan tengok dia besar, ni boleh adjust ya. Dekat tepi, dia macam yang dekat atas tadi. Row ni boleh adjust. Macam dekat kolom tadi. Kolom ni pun dekat antara sempadan dia tu kita boleh adjust. Okey, kita nak besar mana, kita boleh adjust ikut suka kita. Okey. Saya dah tunjukkan macam mana kita nak wrap. Pergi dekat sini, klik wrap di atas. Okey. Ni ada merge and center. Apa kegunaan dia? Katalah kita ada satu perkataan, contoh dia quantity. Kalau yang mula-mula kita belajar dulu mengenai font tu, okey. Kalau kita klik yang atas ini, dia akan duduk dekat tepi daripada sini. Kalau kita duduk dekat klik yang center ni, dia akan duduk tengah-tengah sel ini. Kalau kita klik yang ni, dia akan rapat ke tepi. Saya jarakkan sikit, mudah tengok. Kalau macam tu. Okey. Kalau saya klik sini, dia akan duduk macam tu. Kalau kita klik sini, dia akan duduk macam tu. Kegunaan yang ini pula, merge and center,
kita nak perkataan kuantiti ni duduk tengah-tengah antara beberapa sel. Contohnya saya nak dia duduk tengah-tengah antara 2 sel. Saya cover macam ni. Baru saya klik dekat merge and center. Dia akan duduk tengah-tengah antara 2 sel ni. Kalau saya tak nak balik, saya cover balik kawasan dia tadi tu. Saya klik merge and center. Kalau saya nak dia duduk 3 sel, rakan-rakan highlight je berapa sel yang dah. Klik merge and center. Dia akan duduk di tengah-tengah antara 3 sel. Kalau kita tak nak, kita klik balik di sini. Okey. Wrap text merge center ni ingat, dia hanya duduk di home. Jangan klik yang lain. Klik view semua apa, tak jumpa nanti. Bila tak jumpa, kita panik. Mana benda tu hilang kan? Dia duduk dekat home. Seterusnya mengenai sel. Rakan-rakan tengok dekat sel-sel ni, yang ni jarak sebab kita jarakkan. Okey. Lepas tu kalau kita nak sel ini semua sama saiz dia. Okey. Nak semua saiz sama saiz, okey. Apa yang kita buat? Kita nak sel mana yang sama? Rakan-rakan hanya tarik saja kat sini. Cover highlight column dia tu, adjust salah satu dia. Salah satu sel ni rakan-rakan adjust. Alright. Contoh saya adjust macam ni. Jadi mana kolom yang kita buat tu, dia akan sama saiz. Nampak ni semua sama saiz. Okey. Kalau kita nak tarik macam tu, dia akan sama saiz. Macam itu juga jarak row sini. Okey. Kalau kita nak row ini sama saiz dia, kita adjust saja. Tarik ke bawah. Jadi mana yang kita highlight tadi tu akan sama saiz dia. Sel-sel ini juga boleh kita bubuh color. Alright. Kita bubuh color. Kita klik lah mana sel yang kita nak color ataupun nak beberapa sel. Boleh. Kita highlight dulu. Yang ini untuk bubuh color dekat sel. Ni gambar cat tertumpah ni. Okey. Kalau nak warna kuning macam tu. Kalau kita nak tukar color, klik arrow bawah ni, kecil ni, kita boleh tukar color dia. Saya tertulis kat sini. Saya kena highlight dulu. Dan saya klik dekat color dia tadi. Untuk sel-sel ini juga, kita boleh auto adjust. Katalah saya ada perkataan apa-apa yang saya masukkan sini kan. Okey. Ada yang pendek, ada yang panjang. Jadi kita nak adjust satu-satu letih juga sebab setiap perkataan ini berkongsi di dalam kolom yang serupa. Jadi kita boleh tarik macam tu. Jadi semua perkataan ni dia duduk dalam sel yang sesuai. Okey. Jarak dia, space dia pun okey, cantik. Tapi kalau data yang kita masukkan ni banyak, kadang-kadang kita tak boleh tengok. Okey. Kita tak boleh tengok. Data banyak kan. Jadi kita nak adjust dia kat tepi ni, nak turun naik ni, rakan-rakan pergi kat tepi ni ya. Ni. Dia boleh turun naik. Kiri kanan kat sini. Okey. Ada scroll bar ni. Okey. Yang ini bawah macam tu. Okey. Jadi kalau data dia panjang, okey. Data dia panjang, rakan-rakan nak tengok dia payah juga. Okey. Jadi katalah macam ni. Macam mana kita nak, mungkin kita adjust yang sini, yang atas ni, sel kat dalam ni. Ada mungkin yang di bawah ni dia panjang, dia lebih. Alright. Jadi kita nak scroll, nak tengok, kita rasa dah okey. Bila kita scroll kat bawah, alamak ada yang tak lepas lagi. Alright. Jadi cara dia, rakan-rakan pergi je dekat row ni. Okey. Pergi dekat row ni. Contoh macam ni.
Tak payah highlight, tak payah apa. Rakan-rakan pergi dekat ni, double klik sahaja. Okay, double klik. Saya ulang balik Kita type ni. Jadi ada yang tak masuk dalam sel secara sempurna, ada yang terlebih, ada yang kalau kita nak adjust satu, susah sikit, kita rasa oh ni dah lepas dah. Bila kita scroll bawah tengok ada lagi yang tak lepas. Okey, jadi kalau data tu banyak, letih juga kita nak adjust satu-satu. Jadi pergi sahaja, tak payah highlight, tak payah apa. Pergi dekat ujung ni, contoh macam ni dekat kolom G, antara G dengan H ni, pergi dekat sini tengah-tengah ni, double click. Nanti dia akan auto adjust. Okey, ni semua cantik je masuk dia. Alright. Itu cara kita nak menguruskan sel. Dan satu lagi, sel-sel ni kita boleh bubuh border. Border tu maksudnya sempadan-sempadan dia. Okey. Contoh kita nak bubuh, ini kalau kita print, dia tak keluar apa. Dia keluar perkataan dengan color ni je lah. Okey. Yang grid, yang petak-petak ni, okey, dia panggil grid. Grid ni tak keluar kalau kita print. Grid ni untuk memudahkan kita buat kerja, supaya kita nampak sel tu duduk dekat mana. Kalau saya nak hilangkan grid ni pun boleh juga. Okey. Saya pergi dekat view, saya hilangkan grid ni. Grid line ni. Saya klik ni. Jadi dia putih. Jadi kalau kita print, dia akan keluar macam ni je. Okey. Jadi kalau nak buat kerja tu payahlah sikit kan. Jadi apa yang grid ni memang kena ada. Alright. Cumanya kalau kita nak buat kotak di sekeliling sel-sel ini. Okey. Jadi cara dia, rakan-rakan highlight kan mana yang kita nak buat kotak. Okey. Saya buat sikit lah dulu supaya mudah untuk lihat. Okey. Saya nak buat kotak dekat sini. Dekat home tadi tu ada satu button ni dekat sini. Dekat ruangan font ni ada satu button kotak ni. Okey. Bottom border dia tulis. Border lah. Rakan-rakan klik dekat sini. Ni boleh jenis border apa yang kita nak. Katalah saya nak petak-petak ni semua ada border. Saya klik all border. Lihat. Ni. Kalau kita print ni, keluar ni kotak-kotak ni. So kalau kita nak semua sekali ni, kita nak bubuh border dia, cover lah. Cover semua sekali. Daripada sini pun boleh. Okey. Daripada sini pun boleh. Cover semua sekali. Highlightkan dulu. Kawasan ni. Ni kita nak bubuh border. Klik dekat sini. Pergi dekat all border tadi. Macam tu. Itu kan nampak dah semua ada border. Okey. Ada sempadan dia. Kalau saya nak solidkan sikit boleh juga. Saya coverkan semua ni. Saya nak solidkan border dia dekat sel ni. Saya pergi tick outside border. Saya klik macam tu. Nampak ni. Dia dekat luar dia lebih besar daripada yang dekat dalam. Kalau saya nak atas ni pun tick border. Saya highlightkan tu, saya klik je kat sini. Okey. Jadi cantik sikit border-border yang mengelilingi sel-sel tersebut. Okey. Tulisan-tulisan ini, okey, tulisan yang kita tulis dalam ni, alright. Kita boleh tulis secara melintang. Kalau kita nak susun dia menegak pun boleh. Okey. Kalau kita nak susun dia menegak, cara dia, katalah ni tajuk dia ni, dia nak menegak. Okey. Contoh katalah tajuk ni saya nak menegak. Saya klik dekat sel tersebut. Dekat sini ni ada arrow bawah ni. Nampak ni AB arrow. Rakan-rakan klik di sini. Pilih macam mana nak kedudukan dia. Kalau nak vertical text, okey. Dia tak nampak saya tarik. Tu. Tepi tu. Kan dia keluar. Alright. Dia jadi menegak ni. Kalau kita tak nak, kita nak asal balik, pergi kat situ. Kita boleh buang balik ni. Klik saja di asal tu, dia akan duduk macam ni. Lepas tu tepi ni kita adjust balik. Dekat row.
Okey. Pergi dekat tengah-tengah ni, adjust lah mana-mana. Okey. Kalau nak apa-apa style pun boleh. Ni. Nak style tulisan A, B, C daripada bawah, ni daripada atas pun boleh. Okey. Rotate text up pun boleh, rotate text down pun boleh. Nak sengit ke, nak apa ke, semua boleh. Ini untuk adjust kandungan di dalam sel. Okey. Yang tepi ni, kalau kita nak tulisan kita tu duduk dekat atas, ataupun dekat tengah, ataupun dekat bawah. Okey. Secara automatik tulisan kita ni semua duduk di bawah. Tapi kalau saya nak dudukkan dia di tengah, saya klik ni je. Klik dalam kotak tu, dalam sel tersebut, klik sini. Jadi tulisan ni duduk tengah. Kalau saya nak tulisan dia duduk atas, saya klik dekat sini. Nanti dia duduk kat atas. Okey. Tapi secara default, secara semula jadinya, dia orang setting, dia akan duduk di bawah. Sel-sel ini, kita boleh drag kan dia. Drag ni lebih kurang macam cut jugalah. Okey. Katalah saya nak pindahkan kotak ni ke sebelah sini. Saya boleh pergi, klik saja kotak ni. Saya pergi pelan-pelan sampai dia berubah jadi macam tu. Lepas tu saya klik, saya tahan, saya boleh bawa ke mana saya nak. Itu drag. Ataupun herit. Dalam bahasa kita herit lah. Tarik kan, ataupun herit. Okay. Tapi itu lebih kurang macam cut. Okay. Potong saya buat. Kalau saya nak guna cut pun boleh juga. Saya pergi dekat kotak ni. Saya klik sebelah kanan. Ni ada cut. Okay. Cut. Lepas tu saya pergilah mana kotak yang saya nak. Katalah kotak ni. Saya klik sebelah kanan. Saya paste. Okay. Ni copy, cut paste nama dia. Okay. Kalau cut, paste, jadi macam tu. Kalau drag pun boleh juga. Ni kalau keluar macam ni, nak hilangkan dia, rakan-rakan tekan escape. Tekan escape, dia hilang lah. Jadi, kalau saya nak drag macam tu, saya klik dulu dekat kotak tu. Saya perlahan bawa cursor ni sampai dia berubah macam tu. Saya klik, saya hold, bawa lah ke mana saya nak. Jadi, rakan-rakan tengok contoh macam ni. Okay. Kenapa dia separuh aja ada color, separuh tak ada color? Sebab yang ada color tu dia berpandukan kepada sel. Sel tu yang ada color. Jadi kalau nak color dia sampai ujung, jangan bubuh color dekat sel sebelah ni. Sebab tulisan ni duduk dalam sel sini. Jadi tarik je ni. Copy pun boleh. Copy teh. Copy pun boleh. Klik dekat sini. Klik sebelah kanan. Copy. Pergi dekat mana-mana sel yang kita nak tampalkan dia. Contoh saya nak tampal kat sini. Klik di sini. Klik sebelah kanan. Pastekan dia. Okey. Kalau tak biasa, klik sebelah kanan. Paste ambil yang mula-mula ni dulu. Itu sahaja. Kalau kita copy, paste. Paste tu tampal lah bahasa Melayu. Copy tu salin. Dan kita tampal. Alright. Saya klik di sini tadi. Saya copy, saya paste. Yang asal masih ada. Kalau cut, dia potong. Tak ada lah. Alright. Kalau cut, dia tak ada. Okay. So, copy, paste. Rakan-rakan dah belajar. Kalau nak buat copy banyak-banyak pun boleh. Tarik sini. Klik sebelah kanan. Copy. Bawa pergi mana. Yang kita nak tampalkan tu tak payah nak tampalkan tu, okey. Tak payah kita nak highlight banyak-banyak, tak perlu. Kita klik je satu tempat. Okey. Klik je satu tempat mana kita nak tampalkan, kat sini katakan. Saya nak tampal sini. Saya klik di situ. Saya klik sebelah kanan. Okey, saya paste. Ambil paste yang pertama ni. Lepas tu nak hilangkan bintik-bintik ni, tekan escape. Tu kan dia ada. Okay. Saya nak copy banyak-banyak tempat pun boleh. Saya highlight dulu, copy. Kita kena highlightkan kawasan dia. Okay. Berapa besar pun tak apa. Lepas tu, dah highlightkan, klik sebelah kanan. Copy. Pergi dekat mana?
Yang kita nak satu tempat sahaja. Klik sekali, klik sebelah kanan, paste. Guna yang paste ini. Okey, nak hilangkan bintik-bintik ni, tekan escape. Alright. Ni tulisan dia, sebab sel dia kecil. Kalau saya nak bagi sel dia besar, ataupun saya boleh tarik, ataupun ingat yang saya ajar tadi, double click. Dia akan adjust supaya dia sesuai dalam sel itu. Kalau saya nak copy kawasan yang besar pun boleh. Ni highlightkan semua ni. Tarik sampai ke bawah. Klik sebelah kanan. Copy. Dekat mana saya nak tampalkan? Kalau kat sini. Klik satu tempat sahaja. Baru klik sebelah kanan. Pastekan dia. Okey. Yang tadi ni kita tekan escape. Kan dah masuk semua sekali tu. Okey. Kalau kita nak adjust, kita boleh adjust sendiri. Okey. So, itu fungsi copy and paste. Okey. Jadi, saya harap video saya ini dapat membantu rakan-rakan untuk faham tentang cara kita menguruskan sel-sel tertentu. Okey. Saya harap video ini akan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.